Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Babun nawaqidil wudu. Ini bab pada menyatakan yang membatalkan wudu. Maka satu telah mengibarat oleh fuqaha dengan asbabul hadasi, yakni hadas kecil. Ada setengah kitab asbabul hadasi, ada kitab ni nawaqidil wudu. Bermula yang membatalkan wuduk itu 5 perkara. Pertama, keluar sewaktu daripada kubur ataupun dubur, malaikat mani seseorang yang keluar daripada awal kali, daripada tak ada nak. Keluar daripada awal kalinya, wah mula-mula, maka tidak batal wuduknya. Tapi nak semaya tak boleh dah. Ba'da sah. Air mandi ni hak tubik ni wuduk tak batal, cumanya mewajibkan mandi. Kalau kita nak kekal dengan semaya tak sah, moga kita hadap sah, tapi wuduk tak batal. Berarti kalau kita mandi wajib, kita tidak ambil wuduk semula sah. Syarat waktu mandi jangan disentuhkan tempat membatalkan wuduk. Itulah. Masa kita mandi. Yang kedua, telah membilang oleh Imam Nawawi dan lain, maka perkara-perkara membatalkan wuduk itu 4 perkara. Dan ia mempermasukkan tidur itu dalam hilang akal. Dia bila sekali dengan hilang akal tidur. Jadi bukan 5 dah. Tapi kebanyakan ashab mereka mengasingkan dia, ini tidur ni, daripada perkara yang membatalkan wuduk yang lain. Maka jadilah yang 5 perkara. Maka jadi yang 5. Jadi ada mengatakan 4, mengatakan 5. Pagi tu bagi tular, bilik. Yang ketiga ni, suatu yang keluar daripada kubur dan dubur itu ada kala beradab. Biasa tubik semua lah. Dan ada kalanya nadi. Nadi ni jaga-jaga tubik. Sesuatu yang beradab tu seperti kencing dan berak, darah, angin dan sebagainya. Dan yang nadi itu seperti air madhi, ataupun air wadi, ataupun cacing, ataupun anak batu, ataupun darah istihadah. Semua itu membatalkan wuduk. Banyak ataupun sikit tak kira. Karena Abi Hurairah, ini kerana hadis Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, kerana hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi kata, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Tiada wuduk melainkan dari kerana suara ataupun angin. Ketuk lah suara. Turun 2 baris dan dikiaskan atas keduanya suara dan angin itu tiap-tiap benda yang keluar daripada kubur ataupun dubur dengan lebih aula lagi lah. Hak tubik. Kerana bahawa suara dan angin itu suci, batal dah wuduk. Apakah kerana najis teruk lagi lah. Dan kencing dan berak itu najis kedua. Satu hadis lagi sebagai dalil. Dan kerana hadis Abi Hurairah juga berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta tawaddaa faqalahu rajulun min ahli hadramauta mal hadasu ya Aba Hurairah qala fusa au duratun. Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang kamu apabila ia berhadas sehingga berwuduk ya. Kata seorang lelaki dari ahli Hadramaut, apa ia hadas itu wahai Aba Hurairah? Katanya Abu Hurairah, hadas itu ialah berkentut, yakni keluar angin dari dubur. Dia ada beza tu, fasad dengan durak. Fasad tu ketuk tak bunyi suara, durak tu ketuk ada suara. Mana kita sini ketuk sudahlah, suara tak suara pun.
Daripadanya juga Abi Hurairah ni lagi bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a wa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Apabila mendapat seorang kamu di dalam perutnya sesuatu bunyi macam supaya angin nak tubik, maka iskal atasnya, iskal mana tak yakin adakah keluar sesuatu daripada ataupun tidak, tubik ke tak tubik, jadi timbul waswah syak situ, maka jangan keluar daripada masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mendapatkan bau. Maksud keluar pada masjid mana beradu semaya dah. Kita teruskan semaya kita, malaikat kita tubuh betul-betul bau kita, tu tubik. Mata di atas. Adapun jika keluar daripadanya mani orang lain, mani orang lain mungkin hak kita hak orang, ataupun mani dirinya, kamar dia pada dimasukkan dia bubuh semula, lepas tu baik, maka batal wuduknya. Tu batal. Mandi tak batal wuduk ni, mandi hak tubik kali pertama hak kita sendiri. Kalau tubik kita buah pecek masuk semula, tubik pula batal wuduk. Seperti mudrah yang keluar pada perempuan. Mudrah tu darah beku ataupun daging, kerana bercampur dengan mani laki-laki, maka yang membatalkan wuduknya keluar sesuatu pada salah satu daripada dua jalan itu dengan yakin. Bukan nanti dua-dua, salah satu. Lagi daripada yang hidup, mati tak batal, hidup lagi wadih. Mana tidak hak muskil. Maka keluar yang mati dan khunsa muskil, yang baginya dua alat, alat laki-laki pada, perempuan pada tu muskil, tapi ia tak wadih dah, maka tak batal wuduk dengan keluar sesuatu daripadanya pada masalah pertama. Dan tidak batal wuduknya malaikat keluar sesuatu daripada dua parak pada yang kedua. Masalah yang kedua tu masalah khunsa, masalah pertama masalah yang mati. Masalah yang kedua tu masalah khunsa tu. Masalah yang pertama tu masalah yang mati, letak situ. Tubik sebelah tak batal, tubik belakang dua batal khunsa. Maka yang membatalkan wuduk itu sama ada beradat keluarnya seperti tahik dan kecing tebuk dah tadi, ataupun nadi seperti darah dan batu. Dan jika daripada darah bawasir sekalipun, batal sebetulnya tu. Yang belum keluar bawasir. Bawasir itu maknanya ibu hak stokar dalam tu lah. Darah tu. Sama ada batu itu jadi pada najis, batu karet, kecing ke, ataupun yang ditelankan dia, kita telan, lepas tu berak tu baik, tak boleh ke? Sama dia keluar pada parak. Sama ada yang keluar tu najis seperti tersebut, ataupun suci seperti cacing. Cacing tak najis. Kita bahan najis bukan bahan bak makan ni, namun dia makan cacing tu. Cacing tu benda bukan najis, benda suci. Bahkan kalau tubik ke punggung, dia panggil mutan najis pasal berlalu jalan taik tu. Dan jika keluarkan kepalanya sekalipun, tubik kepala kena pula. Batal tak? Batal. Batal. Malaikat mani yang keluar dengan mimpi bagi orang yang tetap kedudukan pada bumi. Orang tu tetap papai punggung, dia tidur, mimpi keluar air mani. Ataupun menilik dengan syahwah, ataupun memikir dengan syahwah, dua-dua. Ataupun dimasukkan zakat ke dalam parak binatang, ataupun pada parak perempuan yang kecil, ataupun mahram. Maka tidak batal wuduk dengan keluar mandi dengan tersebut itu. Kita bahas bab batal ni, bahas dah suku tu tu. Kita bercakap bab batal. Karena bahawasanya ia mewajibkan mandi. Batal tak batal wuduk. Parak perempuan yang kecil tak batal. Hai semaya kita dengan dia. Lepas tu bubuh le parak budak kecil, hari tak berzinah tu bab lain. Tercara bab batal wuduk je. Dia ada kapuh kali ke gitu, selagak tak buat habis. Mana bak halal sebab cacing tadi lah, bak suci. Boleh makan lah. Orang cacing, orang suku ni bak makan.
Cacing tak boleh makan. Apa ada orang yang kata suci? Ya suci boleh makan. Bukan setiap benda suci boleh makan. Halal, haram suku. Suci najis bak taharah. Suku dah, bahasa suku-suku situ. Bubuh lepas anak kuda. Tubik air mandi. Batal tak wudu? Tak batal. Boleh bohong? Suku. Bubuh cocok tu kalau tu dah di kuda mapuh suai kot tu. Cara bak batal Kedua tidur. Kedua tidur. Tidur ni batal juga ni. Tapi tengok tidur orang mana. Tidur ia di atas kelakuan yang tidak tetap punggung. Punggung tak rapat. Tidur akik sebelah. Demikian lagi dia kalau tidur berdiri. Atas tu. Ataupun atas belakang. Dia meletak. Dan jika tetap punggung sekalipun. Berarti dilengkapkan dengan upama batal. Ataupun tiar. Apa tiar. Tak boleh betul dah. Di sana tak baca lagi. Dan dikanak dengan keluar sewaktu jika yakin keluarnya. Kalau kita yakin atau tak yakin tak batal. Maka jika sok ia adakah keluar daripadanya sewaktu daripada dubur dan kubur tadilah ataupun tidak. Binasa wuduknya. Kada sok tidak mengakatkan yang yakin. Bahkan jika sok ia pada demikian itu memada dengan ia mengambil wuduk ihtiyati. Ambil jalan beringat boleh apabila tidak kenyataan kelakuan. Tetapi jika berniat mengakar hadah, jika ada berhadah dan jika tidak maka aku tajdidkan wuduk sah niatnya. Aku mengambil hadah kalau hadah tu ada, kalau tak ada aku tajdid. Dia panggil taklid dua lah. Sah wuduk, sah niat. Dan jika nyata ia berhadah, sah juga. Masalah tidur ni, yang ni tidur yang membatalkan solat tu tidur yang tidak tetap papai punggung daripada bombing. Tak apa. Ana hadis Sufyan bin Asal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla naz'a khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin baulin wa naumin. Adalah Rasulullah menyuruhkan kami bila kami musafir bahawa tidak kami mencabukkan mozor kami. Bila kita musafir tak sedap buai lah. Pakai basuh sapuh gitu lah. Dalam masa 3 hari 3 malam. Malaikat dari kena berjunuk atau kena buai dapat nak mandi. Tetapi pada berak, kecing, tidur. Lepas tu tak kena buai. Adapun orang yang maknanya tidur sini mana batal juga. Bila kita nak ambil air semaya, kena sapu semula lah kuh tu. Orang yang tidur, yang tidak, yang duduk, yang tetap punggungnya daripada bombing, rapak molek. Apa kita duduk sila ni, maka tidak batal jaga semaya. Dan di atas ini ditangguhkan hadis Anas bin Malik. Kata tak atas ni. Hadisnya kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya hatta takhfiq ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Adalah para sahabat Rasulullah, mereka menunggukan solat Isya berserta Rasulullah sehingga mengangguk kepala. Mana hangguk kepala lah, mengantuk mereka kerana mengantuk. Mana jenera tu lelak tu. Kemudian mereka bersolat dan tidak berwuduk. Hadis ni tanggung kata mereka sahabat tidur tetap punggung tak atas. Dah letak situ. Habis kata. Ketiga, hilang akal. Cara petah-petah rekah-rekahnya. Jika mentamakin sekalipun. Ada salah kihak tak ada baca bawah lah sana. Ada salah kita tadi. Tertinggal sah muka tu. Dalam riwayat Tirmizi pada Tariq Su'bah. Laqad ra'aitu ashab Rasulillah yukizuna lis-salati hatta inni la asma'u la ahli ahadihim ghatitan aw yaqumuna fa yusalluna wa la yatawadda'una. Sesungguhnya saya melihat para sahabat Rasulullah digerakkan mereka, mana dibangkitkan untuk bersolat, sehingga saya mendengar bagi seorang dari mereka akan dangkur ataupun geruk, yakni suara mengeruh. Suara mengeruh.
Kemudian mereka berdiri bersolat, sedangkan mereka tidak berwudu. Kalau ketik tu kita panggil mengeruh ke tidur lah. Krok tu mengeruh. Ketiga, hilang akal. Jika mutamakin sekalipun, dengan sebab sangat sakit, hilang akal. Atau pemabuk, batal belakang tu. Hari suku tu kita bahas batal. Ataupun gila, ataupun pitam, atau gila babi, ataupun lain. Semua batal. Bawah. Apabila hilang akal oleh seorang dengan sebab mabuk, ataupun pitam, ataupun sakit, ataupun gila, ataupun minum ubat, kerana hajat ataupun lain. Semualah. Sebab menghilangkan akal, membatalkan wuduknya. Batal belakang. Dalilnya kerana hadis riwayat Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaih summa afaqa faqtasala li yusalli bin nas summa ughmiya alaih summa akafa faqtasala. Bahawa Nabi dipitamkan atasnya. Satu ketika Nabi kita pitam, kemudian senyuman dan sembuh daripada pitam dan hilang pitam, maka mandi ia supaya bersolat dengan manusia, sahabat. Kemudian dipitamkan atasnya pula, kemudian senyuman ia, maka mandi ia. Keempatnya bersentuh. Bahaya tak jika mutamakin. Jika dia tidur tetap papai punggung sekalipun, batal. Tadi hilang akal dengan sebab tidur, tu tak apa. Apalah. Tu mutamakin. Ya gini, hilang akal ni dia banyak perkara. Kalau hilang akal dengan sebab tertidur, kalau tetap punggung, tak batal. Tapi hilang akal dengan lain daripada tidur, tu batal. Walaupun punggung rapat dengan tempat duduk pun batal. Dia tidur, dia bahas suku tadi. Sebab tu ulama bila setengah katanya tidur ni termasuk dalam kata hilang akal. Dia boleh lepak, mula-mula tak ada kan. Itu mutamakin. Kalau hilang akal dengan sebab makan minum ubat ke apa, sebab mabuk, sebab gila, sebab pitak, hak bukan tidur lah. Walaupun mutamakin, walaupun punggung rapat dengan tempat duduk, batal betul lah. Adapun kalau tidur bila tetap punggung, hak tu tak apa. Mutamakinun maka'aduh, yang tetap tempat duduk dia. Tu mutamakin. Takut tak payah nama mutamakin kat situ. Hak tidur tak apa. Lain pada tidur, sebab tu kata dengan sebab sangat sakit. Dan lain banyak lagi lah. Dan keempat menyentuh laki-laki, bukan lagi tak laki-laki, akan perempuan. Ini mazhab kita dari pendapat yang muktamad. Dalam kitab Muhallil dia sebut satu pendapat yang disebut kalau kitab Muhallilnya yang membatalkan wuduk tu orang yang menyentuh al-masih. Adapun al-mamsuh tu tak batal. Nah, hak batalnya orang juga pergi. Hak yang disentuh tak batal. Ada satu pendapat dalam kitab Muhallil, tapi bukan pendapat al-asah dan muktamad tu. Dari mazhab kita juga, maknanya kita boleh ambil tu, tak ada masalah. Bukan mazhab Hanafi pun. Kita guna tempatnya, kita guna bila nak haji ya. Pakai mazhab Syafi'i, ada kaulun yang mengatakan boleh. Dia tiga tu di situ. Tiga. Dengan tidak berlapik yang bukan mahram. Batal. Dan jika perempuan yang mati sekalipun, batal sebab itulah. Kedua turun bawah, yakni batal wuduk dengan bersentuh laki-laki akan perempuan yang ajnabiyah yang bukan mahram. Mahram tu adik-beradik lah. Walau banyak batal daripada kejadian berlapik antara kedua tu. Batal lamis dan malmuha tu. Lamis pun batal, malmus pun batal, dua-dua. Orang juga sentuh, yang kena sentuh, walau yang tua, walau tidak kosak, batal. Dan tidak batal bulu gigi han apa tu, bukan gigi retina tak apa, itu di mulut dia. Comel weh gigi weh, mah kaligus tu. Tak batal, tapi nak maki tu. Dan kuku atau bersentuh dengan berlapik, tak batal ke?
Kita pergi berlapik kain. Kita pakai sarung tangan getah lalu. Pergi. Boleh pergi ke? Dah, kita cara habata bukan cara boleh tak boleh. Pergi ke tino hari dah pergi buat demo. Mata tak mata. Dan dikandaki dengan laki-laki dan perempuan itu yang sampai kedua hak syahwah pada uruh. Hak tu. Di sisi orang yang mempunyai tabiah yang salimah, orang biasalah. Kalau hak jenis melampaui tak boleh kira sangat tu. Hak tak ada rasa pun tak boleh kira juga. Juga tabiat yang salimah, orang yang seperti ramah-ramah. Dan murak dengan mahram itu ialah mereka yang hari nikah dengannya. Kerana nasab ni keturunan lah, adik-beradik ataupun rotak sebab menyusu ataupun musaharah. Bahasa kita panggil beramilan, tok tua, menantu. Jadi tiga tu ya. Tiga tu ya. Dalam kita ayat anak dia bahas luar dalam bab munakahak. Nah, mahram tu lagu mana. Maka tidak batal kanak-kanak yang kecil yang tidak disyahwahkan pada uruh. Budak kecil lagi tak batal. Maka tidak dikait dengan 7 tahun ataupun lebih. Tak mesti umur berapa. Yang pentingnya tak ada syahwah. Kerana ternapi tempat sengka syahwah. Mazannatus syahwah dia panggil. Ataupun mazinnatus syahwah. Dan tidak batal mahram dengan nasab ataupun radak ataupun musaharah. Seperti ibu mertua. Tok tua kita dengan kita tak batal. Lepas kita cerai anak dia dah. Tak batal sampai bila masa. Kita nikah dengan anak dia, pak tu tak ada duduk sekali lagi lah. Kita cerai. Walaupun kita tak setubuh anak dia, maka mak tu akan jadi ibu kita, ibu mertua kita. Bila masa boleh kita saleh, bila masa boleh kita kucuk. Tak ada dengan kita. Boleh. Walaupun kita tak ada tidur sekali dengan anak, mutlaqul akdi, semata kita akad ala bintiha, maka sarat ummuha jadi mahraman lahu. Itu hukum dia. Adapun kita ambil mak, belum tentu lagi anak tiri. Menikah dengan mak belum tentu jadi anak tiri lagi. Kalau kita nikah dengan mak, bila kita setubuh baru jadi anak tiri tak atur semaya. Kalau nikah dengan mak tak tidur sekali, duduk bertahun-tahun kita cerai mak, maka boleh kita ambil anak buat isteri kita pula. Kau tu. Tu hukum fiqh. Mana tadi? Waktu tengok dalam bab syukurlah. Dan tak batal mahram dengan nasab ataupun radak ataupun musaharah seperti ibu mertua kerana ternafi mazanatus syahwah. Maka keluar dengannya tersebut laki-laki kedua sama gajah tak batal. Dah dia tukar alak dah ni. Tak batal kan asal jatuh. Jawab saya kam siap dah tukar jadi tino habis dengan kopek ke apa. Tak batal situ. Abak bukan perempuan. Dan perempuan kedua sama tino, tak juga. Dan khusar kedua, dan khusar dengan laki-laki, tak juga. Dan khusar dengan perempuan. Yang khusar ni setuh mana-mana pihak pun tak batal belaka. Melainkan dua-dua tangi pergi tino jatuh sore atas. Berserta. Kanan pergi jatuh, kiri pergi hak tino. Dia khusar batal. Kalau pergi lepas tak batal. Sebab dia tu khusar. Tapi nak khusar muskil. Adapun khusar wadah tu ulama hukum kata dia tetap laki-laki ataupun perempuan tu. Khusar muskil. Dan tidak batal wuduk dengan menyentuhkan rambut dan gigi dan tu keming tu dan kuku. Pakai kitab dan kuku. Ada silap. Dan dikandaki dengan laki-laki dan perempuan itu yang sudah sampai hak syahwah pada uruh. Dan dikandaki dengan mahram mereka yang hari nikahnya dengan nasab ataupun menyusu turadak ataupun dengan beramil-amilan musaharah seperti mentua dan menantu. Baca mentua tu mana mertua lah. Okey, muntaha tak erti pula situ. Dia tulis lagu tu mengikut dia mentua. Menantu musaharah. Yang kelima hak akhir sekali daripada perkara membatalkan aismaya itulah menyentuh para anak Adam iaitu kubul dan jika ia sudah dikerak sekalipun. Tak boleh kata. Sekiranya dinamakan yang dikerak tu parak. Menyentuh tu takluk situ dengan tapak tangi. Belakang tak apa. Kita pergi bagi orang. Hak batas sini kan. Pergi bagi orang ni jangan hak tina sekolah. Pergi bagi bayi. Dia kan ni batal ni.
Tapi kalau bergagal ni tak apa. Belakang. Ha? Belakang boleh, celah ni tak apa, hujung jari boleh, piyah ni tak apa. Hak tulis sini. Tapak tangi peh, ibarat dengan tapak tangi tu tempat pehnya. Tak. Maknanya kalau ada tapak tangi tak batal. Kalau parak kita sendiri pun sama. Masalah satu parak perempuan, hak ning pun batal, hak ning pun batal. Perempuan tengok dulu. Kalau perempuan tu mahram kita, hak ning yang batal, hak ning tak apa. Dah kena kira lah. Kenapa? Hak kata batal tu sebab sentuh kulit. Masalah hak tadi. Ha? Kulit tak kira di mana, di parak kan di tubuh tak boleh berlaku. Tapi kalau orang suku sakat, hak ning pun batal, hak ning pun batal, hujung, tepi, telak, tak berlaku. Parak perempuan. Sudah? Akan satu turun di bawah. Fuqaha kita Syafi'iyah, mereka berpendapat terbatalnya wuduk dengan disentuh para anak adik, zakat, dubuk, kubur perempuan. Daripada dirinya ataupun orang lain, kecil ataupun yang besar, yang hidup ataupun yang mati. Jadi kiaskan dubur di atas zakat itu ialah mazhab Syafi'i yang jadi. Kalau jadi Syafi'i dengan syaratnya dengan tapak tangi, maka tak batal dengan belakang. Ni. Tepi, hujung jari, bagai antara celah-celah. Bagai antara celah, belakang, tepi, hujung, celah-celah, semua tak ada. Dalil mereka itu ialah hadis yang ternyata di bawah. Hadis pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita reka-reka, qala man massa zakarah fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya maka tidak bersolat, ya tak boleh sembahyang lah sehingga ia berwuduk. Baru boleh. Mana batal. Tapi massa zakarah tu, al-massu tu panggil bil kaf, ke tapak tangan. Zakarahu tu kembali pada man, adapun zakarah ghairihi min babil aula. Hak dia sendiri pun tak boleh dah, apakah lagi hak orang. Itu cara apa pada hadis. Dua, hadis Abi Hurairah, man afdha, Nabi kata man afdha bi yadihi ila zakarih laisa dunahu sitrun faqad wajaba alaihi alwudu. Pada siapa membawa dengan tangannya kepada zakat, mana sentuhlah dengan tidak berlapik, maka wajib atasnya berwudu. Mana batal. Hadis yang ketiga, hadis Umar bin Syu'aib, qala Rasulullah ayyuma rajulin massa farjah falyatawadda, ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Yang mana laki-laki bersentuh faraknya, maksud dengan farak tu mana? Zakat lah. Maka hendak ia berwuduk, dan yang mana perempuan bersentuh faraknya, hendak ianya berwuduk. Dua-dua tu sama. Dobik farak lelaki dan perempuan. Farak ni sekat mana farak? Yang disebut kata farak-farak ni, taruh dia sekat mana? Maka farak pada laki-laki sekalian zakatnya. Zakat tu batal, butir tak masuk tu. Butir buah tak masuk tu, peluru tu. Tidak tempat yang tumbuh bulu, di umi dia tak masuk tu. Di umi. Dan pada perempuan dua bibirnya yang bertangkup. Dua bibir parak hak takuk, hak rapat. Dan daging yang tumbuh di atas parak. Atas kaum yang muktamad pada Syekh Ramli, hati panggil parak. Tidak tempat yang tumbuh bulu. Dia nak bertakuk tu ya. Tanah kosong luas lagi, tepi-tepi tak masuk tu. Kira itu. Tu ulama je kena kira. Nyapung tak kira tu. Cara hukum. Tu mujur sebut setara tu. Sama ada farak dirinya ataupun orang lain. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kecil ataupun besar, hidup ataupun mati, yang mati. Dan duburnya, yakni menyentuh halakah dubur anak adik. Dikandalkan dengan tapak tangan itu, iaitu tapak tangan dengan segala perut nak jari. Takut kita pakai tapak tangan ni, tapak tangan ni. Perut nak jari suku, tapi murak dalam bak ni semua dah. Semua.
Dan tidak batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan, sebut dah tadi. Dan segala anak jari, segala kepala anak jari, hujung-hujung. Dan bagian antara sekalian, celah-celah. Kemudian daripada dihantarkan sedikit, ketika dihantar. Bila kita letak pelaga tangan dua tu. Yang mana yang pelaga dia panggil tapak jari, tapak tangan. Tak ditekankan sedikit, pernah berat dia sikit, hak sentuh tu dia panggil tapak tangan. Tepi bukan, celah bukan, hujung bukan. Betul dah? Latar belakang Syekh Ramli tu baca sendirilah. Dah. Kita tulis secara hidup dia tu 45 baris tu baca sendiri situ. Akan satu tu hak hawasi, hak tuasa. Kalau hukum dia pada hantar yang sedikit, yakni dihantarkan salah satu daripada tapak tangan atas yang satunya serta diberatkan sedikit. Kita diberat, tekan. Berat sikit dia panggil tekan. Itu diberatkan. Ini dengan sebuah bagian lain pada dua ibu tangan. Ibu tangan nak kira. Ibu tangan kalau kita berat pun tak telaga buat tu. Cuba terak tengok. Lagu ibu tangan. Dah ada gongong situ celah ni. Tak. Kalau kita tekan tangan mana pun nampak lubang situ tu kalau dua butung tu. Abang tu kata lain pada ibu tangan tu. Tu tekan tak pergi dah. Hal lain tu je rapat. Tapi ibu tangan, tahulah kalau tari dia mau rapat dah, tahulah tu dah. Tu kita kata ibu tangan tak rapat dah. Lepas tu buat tengok. Adapun dengan sebuah bagi kedua, maka itu bagai yang lindung. Tak kala dihantarkan perut salah satunya atas perut satu lagi, dengan dijadikan kepala salah satunya pada humi yang satu serta diberatkan sedikit. Hak lindung, hak tak nampak tu. Tak. Tak setengah tu. Mana dibilai dah ni. Hak ni bila kata perut jari dah lah batal. Walaupun kita tak tapai pun. Dia bukan tak tapai kerana dia sengit, hidup serong gitu kan. Tapai. Dan ketahui olehmu bahawa tidak terangkat yakin wuduk ataupun hadah dengan dizankan lawa. Dalam kaedah ni, dan tidak dengan sok pada lah. Padahal kalau kita sok, hendaklah dia ambil dengan yakin. Maka orang yakin bersuci, kemudian maka sok ya. Adakah berhadah ataupun tidak? Asalnya ketidak berhadah. Ambil tu. Dan orang yakin akan hadah, kemudian maka sok akan adakah bersuci ataupun tidak? Maka asal ketidak bersuci. Banyak kata kembali kepada asal. Istishabul asli. Asal ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Kalau asal ada. Pakai situ. Babul ghusli ni bab pada menyatakan mandi, yakni mandi wajib. Mandi mengangkat adab sah. Akan satu turun di bawah al-ghuslu pada lurah dengan mana sayalanul ma' ala syai'i mutlaqan. Mengalir air atas waktu semata-mata mengalir. Dan harus dibaca dengan dhammah ghin, ru dan fathah. Babul ghusli, babul ghasli. Tu dah baca baris. Ri dada. Dan dibaca dengan fathah terlebih masyhur, ra. Babul ghasli. Tetapi istiqmal ulama fiqh itu dengan dhammah ghin. Ghusli. Cara guna ulama fiqh. Dan ta'rifnya ghusli pada istilah ialah jarayanul ma' ala jami'il badani ma'an niyyah, berlari air atas seluruh tubuh badan dengan niat. Maknanya kalau tak niat bukan mandi wajib. Kena niat dulu. Masyru'iyah mandi, dalil disyaratkan suruh mandi. Itu masyru'iyah. Firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, tempat kita naknya, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Yang mandilah, yang taharah. Ada riwayat Abu Hurairah satu laginya, katanya sabda Nabi SAW, Haqqun lillah ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sah wa jasadah. Bermula hak bagi Allah Ta'ala atas setiap Muslim itu bahawa mandi ia tiap-tiap 7 hari. Nak mandilah 7 hari itu. Hari Jumaat ke hari sunat. Membasuh kepalanya dan tubuhnya.
Turun 3 baris dihadaki dengan hak di sini ialah bahawa setengah daripada baris yang tak layak dengan seorang muslim meninggalkan dia. Jangan tinggallah mandi tu. Dan telah menanggung oleh ulama akan demikian itu datang mandi hari Jumaat. Hak kata seminggu sekali ni ulama tanggung pada hadis tu mandi hari Jumaat sunat. Dan kita akan sapa insya-Allah bab mandi sunat tu gapo kata. Akan sapa. Katanya telah ijma' muslimin, yakni ulama di atas bahawa sah mandi itu wajib bagi sah ibadat dan syarat padanya pada sah ibadat, dan bahawasanya disunatkan dia akan mandi kerana membersihkan dan bagi asbab yang lain lagi lah. Kalau tak ada sebuah ibadat mandi nak bersih. Dan mandi itu terbagi kepada 2 bahagian. Satu mandi fardu yang tidak sah ibadat yang disyaratkan baginya taharah, melainkan dengan dia dengan mandi. Kalau tak mandi tak sah buat ibadat, mandi wajib. Dan ialah yang dikandaki di sisi itlaq. Bila kata mandi dalam bab fiqh, yakni mandi wajib, tu mana kata dikandaki indal itlaqi. Sepanjang lebat babul ghusli, yakni mandi wajib, bukan sunat. Itlaq kata mandi. Dan yang kedua mandi sunat yang telah disunatkan oleh syarak dan digalakkan dia padanya, yakni pada mandi tu. Tak kenal. Dan digalakkan dia akan mandi tu padanya pada syarak. Dan tetapi bukannya syarat pada solat, bukan syarat. Tak mandi tak apa, mesti bagi jemaah lah. Gaya. Tapi sunat mandi. Entah Hawi Mawardi tu. Hawi Kabir Syarah Mukhtasar Muzani 23 jilid kita ni. Kita pergi pada mata. Bermula yang mewajibkan mandi itu asbab tu. Salah satu daripada ni bergara. 3 daripadanya bersekutu padanya laki-laki dan perempuan. Apa nama bersekutu? 3 perkara ni jatuh pada tino pada, tak kira. Hak 3 lagi untuk orang tino. Nah, hak 3 lagi. Hak 3 ni laki-laki perempuan ada belakang. Tamu berjumpa 2 khitan. Yakni digaibkan oleh yang hidup lagi wadih akan hasyafah zakat. Mana setubuhlah ataupun qada hasyafah. Daripada yang terpotong hasyafah. Kalau kata tak pala zakat tu kira kata batal hak ada tu. Pada farak, pada tu takluk pada kata digaib tu pada farak kubur. Pada farak. Apa farak badak? Kubur ataupun dubur. Seserumai sangat ni lambat. Maka jadi orang jadi masukkan padanya dan yang memasuknya berjunub. Jadi bubuh yang kena bubuh junub belaka dengan dimasukkannya tersebut. Akan satu tu membawa. Dan iaitu ni berjumpa 2 khitan. Jima' dawati di antara laki-laki dan perempuan. Iaitulah dipermasukkan hasyafah zakat ke dalam farak bagi perempuan, maka hasillah janabah pada kedua. Dan wajib mandi. Keluar air tak keluar air tak. Adapun hadis al-ma' min al-ma' tu ulama mengatakan mansukhun, akan bahas depan tu. Atau dalam bab yang kedua keluar air mandi. Sekalipun tidak keluar air mandi. Karena firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan kerana hadis riwayat Aisyah, Nabi kata idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila berjumpa 2 khitan sesungguhnya wajib oleh mandi. Itu kena mandi. Dan berjumpa 2 khitan itu hasil ia dengan digaib hasyafah zakat ke dalam farak. Walaupun kita katanya pakai sarung sekalipun supaya tak mesti tak pakai pun sama lah. Dan jika mandi atas dan wajib mandi atas lelaki dan perempuan, 2 tu wajib belaka. Sebab yang kedua belaka tak lagi tak mata tak acar. Mata tak acar lagi. Demikian lagi jika dimasuk oleh umpama kera. Baca kera gitu je. Kita baca karra tak baca kera gitu ya. Atau beruk, tak apa. Jika dimasuk oleh umpama kera ataupun lainnya daripada bagai tidak ada baginya hasyafah pada farak anak adik. Maknanya kera tu ambil zakat boleh di farak orang. Ataupun dimasuk oleh laki-laki akan hasyafahnya ataupun qadanya daripada terpotong pada farak binatang. Kuana hukum
Masalah pertama kira cocoh hak orang. Masalah yang kedua orang cocoh nate. Adalah qada hasafah yang terpotong pada farak binatang, yakni di dalam farak binatang ataupun pada tubuh, wajiblah mandi pada tersebut. Nak mandi betul lah. Hukum zina ada alih tu. Ada suku. Dah, tapi hukum mandi sini, hukum mandi. Kena mandi betul lah. Adapun yang mati maka tidak dikembalikan mandi, tak kena mandi semula dengan dimasukkan hasafah atau dimasukkan hasafah pada anak. Jadi orang yang mati dah tak ada kena duk mandi semula lah, pakai memadai mandi tu lah. Adapun khunsa yang muskil tak termasuk khunsa wadah dah, maka tak wajib mandi atasnya dengan dimasukkan hasafahnya. Ya buah dia sendiri ya, dia sendiri ni hasafahnya nya khunsa. Dia dua lah, ambil hasafah zakat pun boleh farak, hak dia sendiri, tak nak mandi. Jatuh hak dia sendiri. Dan tidak pula dengan dimasukkan hasafah pada kubul. Umbuh kok bungung. Apa ni? Pada kok depan kok farak dia. Sama dengan sana juga tu. Tak wajib mandi. Dan wajib mandi atasnya, atas khunsa. Jika dimasuk hasafahnya pada dubuh. Kalau dubuh tak boleh, dubuh je sendiri ya. Gini, orang khunsa, kalau dia ambil zakat bubuh dari depan hak farak. Farak peretina dia tu lah. Lepas tu hukum tak kena mandi. Tapi kalau bubuh balik belakang, dubuh dia, hak dia sendiri, lepas tu hukum wajib mandi. Kedua, keluar air mani. Ini di antara sebabnya wajib mandi ni keluar air mandi. Tak kira jatuh tina ni, mana kata istirak bersekutu di antara laki-laki dan perempuan pada sebut awal-awal tadi. Daripada seseorang pada awal kali, mana pada awal kali hak tubik mula-mula dengan tidak dimasukkan hasafahnya. Dan jika sedikit sekalipun, mana tubik, dan jika sedikit, mana keluar tu sedikit sekalipun, wajib mandi. Seperti setitik mandi. Tak banyak pun setitik lah. Dan jika ada ia atas warna darah sekalipun, tapi sifat cara tubik tu sifat air mani, dengan lazat, dengan terpancar, atau cuma warna-warna darah, jadi hukum air mandi atau hukum wajib kena mandi. Akan satu, yakni keluar mandi itu mewajibkan mandi atas lelaki dan perempuan. Sebab ada keluar dengan tidur ataupun jaga, dengan jimat ataupun bermimpi, dengan bermain-main ataupun dengan tilik, dan fikir ataupun dengan ketidaksebab. Asalkan tubik sudahlah. Kerana hadis riwayat Abu Sa'id bahawa Nabi bersabda innamal ma'u minal ma'. Hadis ni dah khilaf di kalangan muhaddisin. Ada ulama yang mengatakan hadis dan nasahkan. Sesungguhnya mandi itu dari kerana keluar air mandi. Jadi kalau tubik air mandi wajib kena mandi. Maknanya kalau orang jimat tak tubik air tak kena mandi. Itu dia berkata ni nasah dah. Padahal masalah jimat tak tubik air pun wajib mandi betul lah. Ni pakai hadis idza iltaqal khitanan ni. Jadi dua pendapat di kalangan pakar ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis itu mansukhun, sebab nak menolak orang yang mengatakan kalau jimat tak tubik air tak wajib mandi, sebab Nabi kata al-ma'u minal ma', mandi itu kena tubik air. Makna jimat tak tubik tak kena mandi? Tak. Padahal hadis lagi idza iltaqal khitanan. Iltaqal khitanan ni tidak dikaitkan dengan keluar air. Tubik tak kira, yang pentingnya bertemu dua khitan. Situ. Sini kita pakai ulama yang mengatakan hadis itu boleh diguna, tapi tentu masalah hak tubik air. Bukan masalah bab bertemu dua khitan tak sini. Dan hadis Ummu Salamah katanya anna Ummu Sulaimin ila akhirih, kita ambil hak terjemah dia, bahawa Ummu Sulaimin datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia sesungguhnya Allah Taala tidak malu pada perkara yang sebenar. Adakah atas perempuan itu mandi apabila ia bermimpi? Tanya Rasulullah kata kalau mimpi mengigan apa lagu mana? Beliau menjawab bahkan kena mandi apabila ia melihat air mani. Tak nampak tak apa dah, dia nampak air mani kena mandi. Maknanya nampak hak kita lah.
mati. Sama ada pada ketika jaga ataupun tidur, keluarnya dengan syahwah ataupun lain, keluarnya dengan jalan yang beradab ataupun lain. Nak mandi belakang dah. Bersalahan mani yang lainnya, mani hak orang lain, seperti keluar pada para perempuan mani jimok. Kaman dia pada mani junub, maka tak wajib atasnya kembali mani lagi orang tino, kan dia jimok dia setubuh. Masa dia mandi tu dia korek dah. Sudah mandi pak tu, duduk bangun pak, trek tubik pula setitik, tubik di parak dia. Dia mandi dah saning, maka tu tidak wajib diulangi kembali mandi semula. Tak dah. Dah tu. Jika tidak baginya syahwah seperti perempuan yang kecil ataupun yang tidur. Dan bersalah keluarnya pada kali yang kedua seperti memasuk laki-laki akan mandi ke dalam zakar. Hak dia tu bubuh lepas tu cocok masuk semula. Kemudian daripada mandi dan keluar ia tidak wajib atasnya kita terpeki, tidak wajib atasnya mandi. Mandi kali yang kedua tak wajib mandi itu. Tak wajib mandi dah. Ketiga, mati. Mati ni wajib mandi juga ni. Malaikat orang mati syahid, tu tak kena mandi. Maka tak wajib mandikan dia akan syahid, bahkan haram mandi. Sebab tu orang mati syahid ni haram kita mandi tanah gitu ya. Yakni wajib dimandikan orang Muslim yang mati yang bukan syahid bawah dengan ittifaq ulama mazahibul arba'ah. Pak mazhab lalu dah ni secara ijmali. Kerana sabda Rasulullah pada orang yang gugur dari kenderaannya kemudian mati ya. Irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain. Hendaklah kamu mandikannya dengan air dan air daun bidara. Dan kapankanlah pada 2 helai kain. Ada tu sahih. Habis dan 3 perkara tertentu dengan dia oleh perempuan anikah tertentu dengan 3 perkara ni oleh betina saja. Orang jantan tak ada masuk capur ni. Ini orang betina. Iaitu mani he orang betina lah. Iaitu darah yang keluar pada perempuan yang sampai umur 9 tahun paling kurang. Balik atas tu lah kira. Tu darah he. Dalilnya kerana firman Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid yang bermaksudnya dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Waktu dia mari haid jangan tidur sekali. Maksud menjauh ni jangan bersentuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Jangan setubuhlah. Dan jangan kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci dan mandi. Kemudian apabila mereka sudah bersuci dan mandi, maka datangilah mereka. Nak setubuhlah menurut jalan yang diperintah Allah Ta'ala pada kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Dalil daripada hadis Nabi itu ialah bahawa Rasulullah bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisin, "Iza aqbalat al-haidatu fada'is salah wa iza adbarat faghtasil wa salli." Apabila berhadapnya darah haid maka tinggalkanlah solat. Maksud berhadap ni bila mari darah haid tinggallah semaya. Dan apabila berhenti maka mandikanlah dan hendaklah bersolat. Habis kali. Dan mandi nifah ana getina. Iaitu darah nifah tu darah yang keluar mengiringi beranak. Darah tu lepas beranak. Akan satu turun bawah darah nifah ini mewajibkan mandi. Sebab mandi juga darah nifah ni. Kerana bahawasa ia adalah darah haid yang berhimpun. Dan kerana bahawasa muharram ia akan puasa dawati. Nak puasa tak boleh darah nifah ni. Haid pun sama. Dah gugur dengan dia fardu salat, tak kena semaya, tak kena qada. Maka mewajib akan mandi seperti darah haid lah. Maka hukumnya seperti hukum darah haid dan ijma' ulama atas wajib mandi daripada nyonya haid. Anda ada khilaf supaya dengan darah haid. Daripada darah nifah supaya dengan haid sama.
Yang keenam, dan mani wiladah yang menyertai dengan basah. Wiladah mana beranak dan bersaling. Kalau beranak tu anak basah, nak mandi. Tapi masalah ni tengok dia sebut. Mewajibkan mandi diputuskan dia oleh ulama dengan tidak khilaf. Atau basah. Daya sunyi daripada basah, mana kering. Dengan bawa kering anak, tak kalau keluar. Mewajibkan dia pada kaum yang asah. Asah kata kena mandi juga wiladah, walaupun tubuh anak tu kering tak ada basah. Dan mukabil yang asahnya tidak mewajib ia bagi mandi. Kalau anak tu kering tubuh tak kena mandi. Mukabil asah dah. Sama dengan sebut lagi tak muhallil, sama di sini. Tengok taklid bawah sikit. Disebut dalam kitab Al-Fiqh Islami. Adapun beranak dengan ketiadaan basah, maka mewajib ia akan mandi pada pendapat muktamad si fuqaha Maliki. Anda tubik ada mazhab sikit ni. Dan pendapat terpilih di si fuqaha Hanafi, kena mandi. Dan pada perkataan yang asah dalam mazhab kita Syafi'i. Hasan ni oleh karenanya kanak-kanak yang dilahirkan itu ataupun dikatakan maulud, walau di si fuqaha Syafi'i adalah ia alaqah ataupun mudghah yang asal air mandi belaka tu, maka ianya air mani munakid, air mani yang beku, yang stokor dah panggil. Kata ulama Hanabilah di atas pendapat yang rajih, tidak wajib mandi dengan beranak yang sunyi daripada darah. Kalau beranak tak terbit darah tak kena mandi wiladah. Dan tidak wajib mandi dengan ilqa alaqah, dengan dicampak dengan keluar darah ataupun daging yang seketun, yang stokor, daging darah beku. Kerana demikian itu bukannya beranak, tak panggil beranak tu. Habis kata bermula fardu mandi itu 3 perkara. Satu, pertamanya niat. Maka dia niat oleh yang berjunuk mengakatkan janabah atau mengakatkan hadas akbar dafsal, ataupun istibah hatta fardis salah. Boleh belaka tu. Atau fardul ghusli, farda tak apa atas pada farda sana. Apa dah? Atas pada fardi, istibah hatta fardis salah, istibah hatta fardil ghusli. Ataupun niat suku nawai itu fardal ghusli, gitu boleh. Kadang atas itu dah kata kita suku. Ataupun ada fardil ghusli, ataupun al-ghuslil wal al-mafrudi. Ataupun mandi yang wajib. Aku mandi wajib, itu boleh. Dan tidak memadai niat mandi juga. Aku mandi. Itu tak ada. Bawah tu baca dah hak hawasi tu. Hak asah. Dan niat oleh perempuan yang haid ataupun nifah, mengakad hadas haid ataupun nifah. Dan wajib disertakan niat pada awal basuhnya mula-mula lah, supaya dibilangkan basuhnya. Nak kira. Jadi kalau tak niat situ kena basuh semula. Maka jika diniatnya kemudian pada basuh satu suku, yakni satu juzuk, wajib dikembalikan basuhnya, kena basuh semula. Kedua, menghilangkan najis. Jika ada ia atas badan, makna di sini ni cara nak mandi ni fardu mandi kena buang najis dulu. Makna mandi sekali dengan hilang air tak boleh sini. Ya khilaf ni tengok depan. Dan ini bagi dirajih oleh Rafi'i rahimahullah. Maknanya pendapat Imam Rafi'i, kalau tubuh kita najis tu ada, bila nak mandi kena buang tubik dulu, mandi suku. Tengok pendapat Nawawi ke mana. Tubuh najis ada, pakai niat jiru sekali tubik dengan najis boleh. Tak kena buang banyak kali. Dan di atasnya, maka tidak memadai segala basuh daripada hadas dan najis. Kalau tak buang basuh mandi itu tak sah. Dan dirajah oleh Imam Nawawi memadai dengan sekali basuh daripada keduanya. Basuh sekali dengan tubik najis, hak tu ada, boleh? Seperti kita hari ni. Niat mandi wajib sekali dengan cicak ada, gi selalu dah, boleh. Apakah sah? Ialah yang rajih atau pendapat Nawawi. Rafi'i lagu tu, Nawawi lagu ni. Lepas tu bawah tu sejarah hidup Rafi'i, sejarah hidup Imam Nawawi, insya-Allah baca sedikit dah bawah tu.
boleh bahasa Jawi dah tu. Dan tempat khilaf antara keduanya ada berlaku di antara Nawawi Rafi'i ni. Bagi apabila ada yang najis hukmi, tu untuk kira tu. Najis aini tu tak ada khilaf. Adapun jika ada yang najis aini, wajib 2 kali basuh pada keduanya. Ni kena wear dulu belakang lah. Tak. Jadi kalau kita kata pahal di sini lah, pahal kata wajib basuh pada kedua ni, najis aini ni. Mana kalau kita niat mandi, lepas tu kita jiruh tu kita basuh najis dulu. Mana tak man kau tadi. Pahal sini ni. Ada pun najis hukmi tak apalah tu. Nawawi kata pakai niat mandi lalu. Rafi'i kata tak boleh kena basuh tubik dulu hukmi. Itu tempat khilaf. Jika tidak hilang segala sifatnya dengan sekali basuh. Dan jika hilang dengan sekali basuh, pula dah khilaf. Maka padanya khilaf tersebut yang terdulu sebut itu. Hak lepas macam ni. Hak antara Rafi'i dan Nawawi. Ketiga, menyampaikan air kepada segala bulu dan kulit. Antara rukun mandi lah. Paltu mandi ataupun rukun mandi. Air tu kena serah pakai bulu dengan kulit. Tebal nipis tak kira. Dan jika tinggal seorak bulu, tidak memadai. Dan jika dicabutkan dia kemudian daripadanya, maka tak dapat tidak pada dibasuhkan tempatnya. Tempat tumbuh kena basuh juga. Bulu pula tak nak basuh, tempat dia. Satu tu nota kaki tu hak pengarang dah. Dia kata kalau ketiganya menyampai ila akhirih, maka memadai oleh zon rata air atas kulit dan bulu. Sengka tak apa dah zon. Dan jika tidak diyakinkan dia sekalipun, maka tidak wajib yakinkan rata, bahkan memadai ghalib zon dengan dia juga, seperti pada wudu. Sebab dalam bab fiqh ni dia panggil memadai dengan zon pun cukup dah. Dalam bab fiqh. Dalam bab akidah tak boleh zon-zon, kena pakai yakin. Kedua, meratakan tubuh badan dengan mandi itu telah ittifaq para fuqaha al-mazahibil arba'ah. Maka wajib meratakan bulu-bulu kulit dengan air. Sehingga jikalau tertinggal satu buk'ah, yakni satu tupuk yang sedikit yang tidak mengenai air, maka wajib dibasuhkan dia. Akan satu buk'ah tadi. Karena hadis Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu asy-sya'ra wa anku al-basharata. Bahawa di bawah tiap-tiap bulu itu janabah, maka basuhkanlah bulu dan menyucilah kulit. Maka tidak farak antara bulu kepala dan lainnya, tak kiralah bulu warna-warna apa. Dan tidak farak antara bulu yang jari daripadanya dan yang lebat, kena basuh belaka. Bahkan tak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung, atau tak wajib siapa, dan di dalam mata tak wajib, kerana bahwasanya ia pada yang batin, hak dalam tu tak wajib basuh. Dan sungguhnya wajib dibasuhkan dia pada najis, kerana kerah najis. Tak boleh nak basuh tu. Najis duduk dalam hidung, darah, nak basuh tu. Darah dalam hidung. Ataupun dalam mata najis, nak basuh mata. Sebut lepas dah tadi kan. Dan rambut yang dijaling. Rambut yang jaling ni kita panggil denai rambut. Denai buat semacam pejirat tadi. Tina tu kan. Tu kena kata air tu. Dan yang disanggu. Sanggu ni dia buat tokok-tokok tak atas tu. Selik buluh putus. Tu sanggu. Sanggu jaling. Jaling macam apa jaling jirat. Jaling tali. Dah. Dia panggil jaling. Kita panggil denai rambut. Denai rambut. Bawah. Kata fuqaha kita Syafi'iyah wajib dihuraikan rambut yang disanggu. Kenapa buat? Kalau air tak sampai lah. Jika tidak sampai air kepada batinnya, malaikat dengan dihuraikannya, dengan dirombok. Dihurai itu mana rombok. Akan tetapi dia maaf pada batin rambut yang tersimpu. Rambutnya sipu sendiri dia. Takkan kita nak ukar tu baik. Sipu tu tak apa. Maaf. Dan tak wajib membasuh. Membasuh nak sekali lagi. Dan tidak wajib membasuhkan bulu yang tertumbuh di dalam mata dan hidung pada dia. Dan jikalau wajib membasuhkan daripada najis sekalipun. Dalil mereka ialah hadis Abi Hurairah
yang sebut dulu tadi, inna tahta kulli sya'ratin janabah ila akhirih. Dan dimaafkan daripada bating bulu yang bersimpul dengan sendirinya jika banyak sekali pun. Bawah kita tulis, atas sama ya. Dan wajib membasuh bagian zuhir daripada 2 lubang telinga, dan daripada hidung yang terpotong, dan daripada segala pecah-pecah badan, seperti segala pecah-pecah yang pada kaki. Nak basuh ke tu? Kaki pecah juga, celah-celah nak basuh. Kalau dah tanah buat tubik, ada benda yang tak sampai air, korek tubik. Dan wajib disampaikan air kepada bagian di bawah kulfah, orang yang berkulub. Berkulub di mana orang tak jawi, orang tidak khitir, orang tak ada sunat. Dalam pala takok leceh itu kena usap air lah. Dan bagian yang zahir pada para perempuan tak ada kalau duduk bagi qada hajat. Retina duduk berak, nampak setara mana setara tu kena rata air waktu mandi. Kerana keduanya pada anggota yang zahir. Keduanya bagian di bawah kulfah dan juga bagian hak zahir para perempuan tu. Hak tu hak zahir tu. Dan jika tak dapat membasuh di bawah kulfah, melainkan dengan dihilangkan dia akan kulfah, nasi wajib ia kena hilang. Sebab tu jauhi belaka tu. Dan jika uzur, maka semaya ia seperti fakidut tahura ini, ia padanya hidup. Barangkali kita nak itu padanya hidup, sekira yang hidup betul. Adapun yang mati, akhirnya atas tu hak hidup tu. Adapun yang mati, maka sekira-kira tak dapat membasuh bagian di bawahnya bawah kulfah, tak wajib dihilangkan dia, sebab menyakiti mayat tu, menghina mayat. Kerana yang demikian itu menghinakan mayat, kita dah buat kulfah dan ditanamkan dia dengan tidak semaya atas yang muktamad pada Syekh Ramli rahimahullah dan pada Syekh Ibn Hajar rahimahullah, ditayamumkan dia ganti daripada membasuh di bawah. Syekh Ramli kata pakai tak kena tayamum lah. Ibn Hajar kata boleh, tapi kena tayamum ganti, ihtiyati sikit. Jadi khilaf di antara dua orang tu. Dan disemayakan atasnya kerana darurah. Bawah tu sirah hidup Syekh Ibn Hajar Haytami. Dan setengah daripada bagian yang wajib membasuhkan dia masrabah. Ini kena basuhkan ni, iaitu perhimpunan lubai dubur. Kita panggil khipuk dubur tu pak perhimpunan, kena basuh tu. Kerana zuhir ia pada waktu qada hajat. Bila kita terai dia tubik kan, sebab tu kena basuh. Wirata, cuci. Bila kita mandi wajib, maka jadi ia zuhir badan. Maka hendaklah dikembangkan, diterailah sedikit. Masa kita nak basuh tu kita kembang, kita terai sikit panggil, mudah basuh supaya sampai air kepadanya. Kita sambung lepas zuhur insya-Allah sunat-sunat mandi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bil arifin wa qulubana ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah.